Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala man ittaba'ahu wa walah. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا يا كريم. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah taufik hidayah Allah, pada malam ini kita dapat sama-sama hadir ke rumah Allah ini, meneruskan lagi agenda amal soleh, solat maghrib berjemaah, dan seterusnya duduk dalam majlis ilmu kuliah tafsir. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mensucikan hati kita, membetulkan niat kita. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita, agar dengan pertambahan ilmu itu kita dapat membetulkan amal kita. Kita dapat mengambil pelajaran dan pengajaran daripada Al-Quranul Karim yang merupakan kitab yang agung, yang penuh dengan petunjuk, hidayah dan ilmu. Telah mendapat faedah daripada Al-Quran ini sekian banyak manusia. Telah mengangkat berapa ramai darjat orang yang hina dengan Al-Quran. Telah menjadi alim berapa ramai orang-orang yang jahil dengan faedah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran telah mengalirkan sungai faedah yang begitu besar kepada umat manusia sepanjang zaman. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah menambahkan kita faedah daripada Al-Quran dengan kita mempelajarinya, mentadaburnya. Kerana selain daripada mendapat pahala ibadah membaca Al-Quran, kita dapat mengambil faedah ilmu pengetahuan daripada Al-Quran. Kita masih lagi membicarakan surah Al-Anfal. Dalam kuliah yang terdahulu kita berhenti pada ayat yang ke-10. Malam ini kita sambung ayat yang ke-11. Dalam ayat yang ke-10 dahulu kita menemui perkataan busyra, yang mana Allah sifatkan bahawa berita bahawa malaikat akan datang membantu tentera Islam dalam perang Badar itu merupakan satu busyra,
daripada Allah. Busyra bermaksud berita gembira, kabar gembira yang menyenangkan hati orang-orang yang beriman, maka ia dipanggil sebagai busyra. Allah membawa kabar gembira ini dalam pelbagai cara dan bentuk. Dan kita telah sebutkan dalam kuliah terdahulu, di antara cara Allah memberi busyra kepada orang-orang beriman ialah mimpi yang baik, ar-ru'ya sadiqah, mimpi yang cantik, yang elok, yang menyenangkan. Itu merupakan busyra daripada Allah. Kemudian di antara busyra juga seorang yang berbuat amal soleh, lalu dia diberi penghargaan dan pujian kerana amal solehnya itu. Ia juga merupakan satu bentuk busyra yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal soleh. Kemudian di antara busyra juga ialah apabila seseorang itu mudah berbuat amal soleh, susah buat amal jahat, dia cenderung untuk mengikuti jalan orang-orang yang saleh, tapi berasa berat dan sukar untuk mengikuti jalan-jalan orang yang derhaka. Ini merupakan busyra daripada Allah. Jadi dalam perang Badar, Allah telah memberi busyra, kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi, bahawa Allah akan membantu mereka dengan 1000 malaikat yang datang bersilih ganti, bergerombolan. Malam ini kita sambung ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Idh yughashshikumun nu'asa amanatan min wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'ah liyutahhirakum bihi wa yuzhiba 'ankum rijzasy syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam." Yang bermaksud, sesungguhnya ingatlah, ingatlah ketika mana Allah meliputi kamu dengan rasa mengantuk yang menjadi perasaan aman untuk kamu daripada rasa mengantuk itu. Wa yunazzilu alaikum, dan Allah turunkan kepada kamu dari langit, minas sama'i ma'ah, daripada langit air, ini hujan. Liutahhirakum bih, supaya dengan air itu kamu bersuci dengannya. Wa yuzhiba ankum rijzasy syaitan, dan menjauhkan kamu, menghilangkan daripada kamu rijzasy syaitan, was-was yang ditimbulkan oleh syaitan. Wa liyarbita ala qulubikum, dan supaya dengan cara itu kamu dapat mengikati hati kamu, Allah dapat mengikati hati kamu. Wa yusabbita bihil aqdam, dan juga boleh menetapkan pendirian kamu, menetapkan tempat kamu berdiri. Baik, dalam perang Badar yang tidak seimbang itu, tentera Islam yang berjumlah 313 terpaksa berhadapan dengan 1000 orang tentera daripada kafir musyrikin Makkah yang lengkap dengan persenjataan, yang lengkap dengan kenderaan. Maka sudah tentulah suasana ini menimbulkan kebimbangan dan ketakutan kepada tentera muslimin yang bersama dengan Rasulullah. Selain daripada Allah beritahu kepada mereka melalui Nabi Muhammad bahawa Allah akan hantarkan 1000 malaikat, Allah jadikan lagi untuk mereka supaya mereka menjadi tenteram dan tenang. Iaitulah kata Allah, yughashshikumun nu'as, Allah menutup, menjadikan kamu dikuasai oleh perasaan mengantuk pada malam peperangan itu. Jadi
Satu orang yang berada dalam keadaan takut, dia sukar nak tidur, nak menghadapi suatu perkara yang sangat merisaukannya, maka biasanya orang tak boleh tidur. Esok ada satu perkara besar, temuduga misalnya, temuduga yang menentukan jatuh bangunnya, maka malam tu dia akan terkabil-kabil, tak boleh tidur, fikiran risau. Namun Allah berikan kepada orang yang berada dalam perang Badar ini, tentera Islam ini, pada malam persiapan peperangan itu boleh tidur, boleh rasa mengantuk. Dan ini merupakan anugerah Allah untuk tentera-tentera Islam. Kerana dengan nuas, rasa mengantuk ini, maka badan mendapat kerehatan yang cukup. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, telah meriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Ya'la daripada Ali, katanya, "Maka nafina farisun yawma badrin ghairal Miqdad." Tidak ada dalam perang Badar ini, dalam perang Badar itu, yang naik kuda melainkan Miqdad, seorang aja. Ada seorang lagi yang tak disebut di sini, Zubair Al-Awam. Miqdad dan Zubair Al-Awam, dua orang ni saja tentera yang naik kuda, yang lain jalan kaki, naik unta. Jadi orang yang naik kuda ni disebut faris. Jadi dalam perang ini Miqdad dengan Zubair Al-Awam, mereka ni naik kuda, yang lain-lain tak ada kuda. Sebab datang bukan nak serang, datang nak menyekat rombongan kafilah dagang. Jadi Miqdad ini merupakan satu orang yang disebut sebagai Miqdad ibnu Al-Aswad, satu orang lelaki berkulit hitam. Dan dia antara orang yang awal masuk Islam. Walaqad ra'aituna wa ma fina illa naimun illa Rasulullah, kata Ali. Dan aku melihat kami semua pada malam itu semuanya tidur, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu orang. Yusalli tahta syajarah, dia solat di bawah sepohon kayu. Wa yabki hatta asbah, dan dia menangis sehingga ke pagi. Tentera Islam tidur, ngantuk tidur. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berjaga dan berdoa sambil menangis kepada Allah. Ibnu Mas'ud menyatakan bahawa an-nu'as fil qital amanatun minallah. Yang namanya nu'as, mengantuk ini, adalah keamanan yang Allah berikan dalam peperangan. Wa fis salati minasyaitan, sementara mengantuk ketika mana sembahyang itu, dia adalah datang daripada syaitan. Mengantuk ni boleh datang bila-bila masalah. Dalam sembahyang pun kita mengantuk, dengan khutbah kita mengantuk. Jadi mengantuk dalam situasi yang sedemikian, kata Ibnu Mas'ud, itu adalah bikinan syaitan, itu adalah angkara syaitan. Sementara mengantuk dalam peperangan, dalam jihad, itu merupakan suatu anugerah yang Allah berikan kepada tentera mujahidin. Kemudian Allah menyebutkan ini, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a. Allah turunkan air, ini hujan pada malam itu, sehingga hujan membasahi tentera muslimin dan menyebabkan pasir yang tempat mereka berdiri menjadi mampat. Pasir gurun ini kalau berjalan masuk dia punya kaki dalam kan, kaki masuk dalam. Tapi bila hujan turun, pasir jadi mampat. Jadi jalan pun tak memerlukan tenaga yang banyak, boleh jalan dengan lancar. Jadi ini merupakan kelebihan kepada tentera Islam. Mereka tidak keletihan berjalan di dalam pasir. Jadi hujan yang turun selain daripada menetapkan pasir yang mereka pijak, ia juga, kata Allah, liyutahhirakum, untuk membersihkan kamu,
daripada junub. Daripada junub. Syaitan telah membisikkan kepada tentera muslimin dalam perang Badar ini dengan was-wasnya. Kata Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, dia kata waswasa ilaihimus syaitan. Syaitan telah mewaswaskan kepada tentera mujahidin Islam. Kata dia, syaitan kata, tazumuna annakum alal haqq. Kamu kata kamu berada di atas kebenaran. Wa fikum nabiyullah, dan bersama kamu ada Nabi Allah. Wa annakum alal haqq, dan kamu pula berada di atas kebenaran. Wa annakum awliyaullah, dan kamu juga mendakwa kamu ni adalah wali-wali Allah. Wa qad ghalabakum al-musyrikuna 'alal ma', sedangkan orang kafir musyrikin dah menguasai sumber air sebelum kamu. Mereka kuasai sumber air, kamu tak dapat. Wa antum tusallun muhdisina wa mujnibin, padahal kamu sekarang ni, kata iblis yang menimbulkan was-was dalam fikiran mereka, sembahyang dalam keadaan berhadas dan berjunub. Fa kaifa tarjuna an tazharu alaihim, bagaimana kamu nak menang atas mereka? Ini merupakan bisikan syaitan kepada kaum muslimin. Kamu tengok, air dah diambil oleh orang kafir, kamu pula berjunub. Jadi sebab ada sebilangan besar sahabat, mereka pada malam tu tidur, bila tidur ngantuk, mimpi kan, mimpi dan berjunub. Bila berjunub, macam mana nak semayang kan? Macam mana nak semayang? Waktu tu belum turun lagi hukum tayamum kan? Belum lagi. Hukum tayamum ni kemudian. Tayamum ni dalam perang Bani Mustalik, pulang daripada peperangan Bani Mustalik baru turun hukum bertayamum. Kemudian kamu kata kamu wali Allah, kamu berada di atas kebenaran, tapi kamu sekarang sedang solat dalam keadaan berjunub, dalam keadaan berhadas. Macam mana orang berhadas berjunub boleh menghadap Allah? Iblis menimbulkan was-was, menyebabkan down orang ke Islam kan? Mereka merasa down. Maka sebab itulah Allah turunkan hujan untuk membersihkan mereka daripada junub mereka, dan mereka pun menjadi yakin dengan kebersihan dan kesucian mereka. Liyutahhirakum. Maka dengan sebab itu, dengan bila bersih, maka hilanglah segala was-was yang syaitan timbulkan dalam hati mereka. Wa yusabbitu bihil aqdam, dan dengan hujan itu juga, kata Allah, tepat mereka berpijak menjadi mampat, tidak menjadi jerlus. Jadi itulah keadaan tentera muslimin dalam perang Badar. Allah berikan pertolongan. Sebahagian daripada ulama berpandangan bahawa pertolongan Allah dalam bentuk malaikat dalam perang Badar ini sebenarnya bukanlah malaikat turun secara fizikal. Antara yang berpandangan begini adalah Syed Ridha. Dia mempertikaikan pandangan yang menyatakan bahawa malaikat turun 1000 orang kemudian membantu kaum muslimin. Namun jumhur mufassirin menegaskan bahawa Allah telah menghantar 1000 malaikat secara fizikal untuk membantu kaum muslimin. Dan ini berdasarkan dalil-dalil hadis yang banyak di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawa malaikat telah turun untuk membantu kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, bahawa pada suatu hari ketika mana satu orang laki-laki daripada kalangan muslimin dalam perang Badar sedang memburu satu orang lelaki musyrikin yang berada di depannya. Iz sami'a darbatan bis-saut, tiba-tiba dia mendengar suatu libas pukulan cemeti daripada atasnya.
wa sautul faris, dan dia pun mendengar suara satu orang tentera berkuda yang berkata, Aqdim Haizum, majulah ke depan wahai Haizum. Haizum ni nama kuda yang dinaiki oleh malaikat. Maka lelaki Muslim tadi pun lihat kepada orang musyrik yang berada di depan dia, jatuh tersungkur. Maka dia pun pergi cek musyrik tadi. Maka dia dapati lelaki musyrik tadi, hidung dia terputus, hidungnya terpotong, dan wajahnya ada kesan cemeti. Maka lelaki tadi pun telah datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan apa yang dia lihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Shadaqta, benarlah apa yang kamu lihat. Zalika min madadis sama'is salisah." Kata Nabi, itulah dia bantuan dari langit yang ketiga. Fakutilu yawma idzin sab'in wa usirru sab'in. Pada hari itu mereka pun terbunuh sebanyak 70 orang dan ditawan 70 orang. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan bahawa malaikat turun secara fizikal. Jadi menolak pandangan sebahagian daripada kalangan ulama juga kan, ulama-ulama yang lain yang menolak pandangan malaikat tak turun. Dan maksud malaikat turun tu sebenarnya bantuan. Allah gambarkan bantuan, malaikat tidak turun berperang. Sebab malaikat ni kalau dia nak perang tak payah turun, kata mereka kan. Malaikat Jibril sebagaimana dia nak musnahkan kaum Sadum, dia seorang je. Dia kibas sayapnya kan, seluruh negeri Sadum hancur musnah. Jadi apa perlunya turun sampai 1000? Seorang pun cukup, kata mereka. Jadi ada dalil hadis yang banyak menyatakan malaikat turun dengan jumlah yang tersebut untuk membantu kaum muslimin. Antara lain disebutkan dalam hadis Bukhari. Ketika mana Abbas bin Abdul Muttalib, Abbas ni pakcik Nabi, dalam perang Badar dia berada di pihak kaum musyrikin. Abbas ni waktu tu dia masih lagi belum Islam. Ada pendapat kata dia dah Islam dah, cuma dia menyembunyikan keislaman dia sebab takut, sebab tak berani nak mendedahkan keislaman dia. Dia ada banyak komitmen di kota Mekah. Maka dia pun terpaksalah ikut perang Badar ini. Apabila Abu Jahal kempen supaya semua warga kota Mekah ikut serta dalam perang Badar, Abbas pun ikut sama pakcik Nabi ni. Maka dalam perang Badar, Abbas telah ditawan oleh satu orang lelaki Ansar yang pendek, orangnya pendek. Maka dia bawa Abbas jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni diriwayatkan dalam hadis Bukhari, dia kata, "Ya Rasulullah, ini dia tawananku." Yang Abbas ni. Ini dia tawananku. Maka Abbas ketika mana sampai depan Rasulullah, dia kata, yang menawan aku sebenarnya satu orang lelaki yang rambutnya terbelah tengah, panjang sampai ke bahu, dia kata. Dan wajahnya cantik. Dia berada di atas kuda yang berwarna hitam keputih-putihan, hitam dan putih campur. Dan aku tak pernah jumpa orang ni di kalangan pengikutmu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, dia kata. Maka lelaki Ansari tadi pun berkata, lelaki Ansar yang pendek tadi berkata, "Ana asartuhu ya Rasulullah, aku yang menawannya wahai Rasulullah." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uskut, diam kau. Faqad ayyadakallahu ta'ala bimalakin karim." Kata Nabi, sungguhnya Allah telah membantumu dengan malaikat yang mulia. Jadi yang tangkap dia tu malaikat, bukan lelaki tu. Tapi Allah bantu lelaki tadi dengan dibawa malaikat untuk menangkap Abbas. Jadi Abbas pun menjadi tawanan perang, tawanan dalam peperangan itu. Cuma dia dimerdekakan kemudiannya, dibebaskan dengan tebusan. Dalam hadis riwayat Bukhari juga daripada Muaz bin Rifa'ah, daripada bapaknya katanya, dan bapaknya itu Rifa'ah
Bapa Rifa'ah adalah daripada kalangan ahli Badar. Dia berkata, telah datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril pun berkata kepada Nabi, "Ma ta'duna ahli Badrin fikum?" Apa pendapat kamu wahai Muhammad tentang ahli Badar? Maka kata Nabi, "Min afdalil muslimin." Ahli Badar ni, orang yang ikut serta perang Badar ni 313 ni, min afdalil muslimin, daripada selebih-lebih sehebat-hebat kaum muslimin. Lalu kata Jibril, "Wa kadzalika man syahida badran minal malaikah." Demikianlah pula orang yang ikut serta perang Badar dari kalangan malaikat. Mereka adalah sehebat-hebat, seafdal malaikat. Jadi orang yang ikut serta perang Badar ni duduk di ranking nombor 1. Ranking nombor 1 keafdalan orang-orang Islam. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Lubabah yang telah didapati khianat kepada Nabi, maka Omar nak bunuh dia. Lalu Nabi kata, biarkan dia, kerana dia adalah peserta perang Badar. Sungguhnya Allah telah ampunkan dosanya yang terdahulu dan terkemudian. Dan Allah kata, buatlah apa saja yang kamu nak buat, Allah dah ampunkan. Ini kelebihan orang perang Badar. Betullah para pengkritik sejarah mengkritik kisah Sa'labah yang popular diceritakan orang yang mengatakan dia telah mati dalam keadaan kafir, Sa'labah bin Hatib. Jadi Sa'labah ni kononnya dia telah enggan membayar zakat setelah dia diberi kekayaan daripada hasil penternakan kambingnya, sehingga kambing dia penuh kota Madinah. Dia bawa keluar. Bila Nabi suruh dia bayar zakat, dia tak nak bayar zakat. Dia kata ini jizyah, cukai. Sampai Nabi mati, Abu Bakar nak jadi khalifah, dia datang nak bayar zakat. Kemudian Abu Bakar tak mau terima. Kemudian Omar pun tak mau terima. Osman pun tak mau terima. Akhirnya mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan hina. Kisah yang masyhur yang selalu diceritakan orang, Sa'labah bin Hatib adalah ahli Badar. Dia bukan sebarang orang. Nama dia tersenarai dalam senarai 313 orang ahli Badar. Sebab itulah cerita ini ditolak oleh para ulama nuqad, ulama yang mengkaji tentang keaslian cerita. Banyak cerita-cerita yang sampai kita ni, cerita-cerita yang mana perlu dinilai, perlu diperhatikan adakah ia sahih atau tidak. Antaranya kisah Sa'labah, sebab dia adalah ahli Badar. Baik, ayat seterusnya, idh yuhi rabbuka ilal malaikah. Ingatlah ketika mana Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, anni ma'akum, sungguhnya aku bersama kamu. Kata Allah kepada para malaikat, aku bersama kamu. Fasabitul ladzina amanu, tetapkan pendirian orang-orang yang beriman. Saulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'b, akan kucampakkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut. Fadribu fawqal a'naq, maka pukullah di atas leher. Di atas leher ni sama ada pukul lehernya, potong kepala, ataupun pukul wajah, pukul bahagian kepala, muka, kepala. Wadribu minhum kulla banan, dan pukullah mereka pada setiap sendi. Kulla banan, setiap sendi-sendi pada tubuh mereka pukul. Banan maksudnya sendi-sendi tangan ni banan, dan juga kaki. Dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah Allah menyebutkan, ayahsabul insanu an lan najma'a izamah, adakah manusia menyangka bahawa kami tidak mampu menghimpunkan tulang temulangnya setelah dia mati? Bala qadirina ala an nusawwiya bananah, kata Allah. Bahkan kami berkuasa untuk menyamakan banannya. Bananah maknanya dia punya jari-jarinya ni, hujung-hujung jari sama.
Ini antara ayat yang mengandungi kemukjizatan Al-Quran, mukjizat ilmu. Apa pentingnya banan? Sebab banan inilah yang membezakan antara manusia. Seorang manusia dengan manusia lain tak sama. Dengan sebab berbezanya bananah. Dia punya hujung jarinya. Dia punya chop kan. Berapa juta manusia, berapa bilion manusia dalam dunia hari ini, seorang pun tak sama hujung jarinya. Lalu kata Allah, kami berkuasa untuk menyamakan semula hujung jarinya yang telah musnah itu. Dia mati hancur, kami bangkitkan dia, dia dapat cop jari yang sama macam mana sebelum dia mati. Jadi Allah menyebutkan tentang kekuasaannya untuk menyamakan semula bananah, hujung jarinya. Maka dalam perang Badar ini Allah perintahkan para malaikat supaya memukul leher orang-orang kafir dan juga memukul hujung jarinya sebagai tanda mereka ini telah dikalahkan oleh malaikat. Jadi malaikat beri tanda pertolongan kepada orang-orang beriman dengan mendapat pukulan pada muka. Betullah ada hidung terputus, ada telinga terputus, dan ada libasan cemeti kena kat muka dia. Ini semua perbuatan malaikat dalam perang Badar. Dan juga dia punya hujung-hujung jari dia cacat. Kenapa hujung jari mesti cacat? Kata para ulama, sebab untuk melemahkan tentera musyrikin ini daripada memegang pedang. Nak pegang pedang kena jari yang kuat. Jadi kerja malaikat ni nak lemahkan mereka. Dia punya tugas utama malaikat dalam perang Badar ni bukan bunuh. Yang bunuh tentera musyrikin dalam perang Badar ni semua ada penamanya. Siapa bunuh dia? Orang ni siapa bunuh, orang ni siapa bunuh? Semuanya ada sahabat yang bunuh, bukan malaikat bunuh. Jadi malaikat hanya datang melemahkan mereka. Yang ini memberi cacat pada bahagian kepala mereka dan juga cacat pada sendi-sendi. Bila sendi-sendi sudah cacat, sudah lemah, mereka tak dapat pegang pedang, tak mampu, tak kuat, dan mereka tak boleh tarik anak panah. Nak tarik anak panah, mereka terpaksa mempunyai sendi yang kuat, sendi jari yang kuat. Jadi inilah fungsi malaikat dan cara malaikat membantu dalam perang Badar. Zalika bi annahum syaqullaha wa rasulah. Yang demikian itu kata Allah adalah kerana mereka menderhaka kepada Allah dan Rasulnya. Syaqu maknanya mereka membentuk belahan yang lain. Jadi syak maknanya buat belah, buat belahan. Mereka telah membentuk belahan kumpulan yang lain daripada Allah dan Rasulnya. Wa may yushaqiqillah, siapa yang membuat pecahan, belahan yang mengasingkan diri daripada Allah dan Rasulnya, fa innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu bersangatan siksaannya. Zalikum fazuquh, demikianlah kata Allah, fazuquh, rasailah oleh kamu. Wa anna lil kafirina azaban nar, dan sungguhnya bagi orang-orang kafir itu azab neraka. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang kafir zahfan, di dalam peperangan. Zahfan maknanya pergerakan tentera. Zahfan merujuk kepada pergerakan tentera yang berat. Tentera ni bila dia bergerak, dia bukan bergerak dengan laju, dia bergerak dengan seperti merangkak, perlahan-lahan sebab ramai. Maka itu disebut sebagai zahfan. Kata Allah, wahai orang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di dalam situasi peperangan, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kamu berpaling ke belakang. Berpaling ke belakang dalam peperangan disebut tawalla yaumaz zahfi, berundur, lari pada hari peperangan. Merupakan salah satu di antara 7 dosa besar. Sab'al mubiqat,
Nabi sebut dalam hadis ada 7 dosa besar. Nombor 1 syirik. Dan salah satu di antara 7 ini adalah lari daripada medan perang. Maka lari daripada medan perang merupakan dosa besar, melainkan jikalau peperangan itu adalah peperangan yang tidak seimbang. Kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya, lari daripada medan perang ini tertakluk kepada syarat. Jika seorang tentera Islam berdepan dengan 2 orang musuh, maka lari itu menjadi dosa besar. Dia tentera musuh, dengan dia nisbahnya 1 orang lawan 2. Jumlah tentera Islam 1 orang lawan 2 orang. Maka ketika itu dia lari, maka dosa besar. Maka jikalaulah musuh itu 3 orang atau lebih, tidak mengapa dia lari. Dia lari sebab dia berhadapan dengan 3 orang, maka dia lari. Namun bertahan itu adalah lebih baik. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 6 yang akan kita temui nanti, Allah menyebutkan rukhsah kepada tentera Islam. Al-ana khaffafallahu ankum, kata Allah, hari ini kami ringankan untuk kamu. Wa alima anna fiikum dha'fah, dan Allah mengetahui bahawa kamu lemah. Fa in yakum minkum mi'atun sabirah, jikalau kamu ada 100 orang lelaki yang sabar, yaghlibu mi'atain, dia boleh mengalahkan 200 orang. 100 lawan 200. Wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfain, kalau kamu ada 1000, kamu lawan 2000. Biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Ini dia punya kondisi dia, kedudukan angka. Kalau seorang lawan 2, lagi juga termasuklah di dalam celaan lari daripada medan perang. Tapi kalau lebih lari, maka ia tidak termasuk di dalam celaan tadi. Ini kata Al-Qurtubi ketika mana menafsirkan ayat 66 yang mengaitkan angka tentera muslimin dan tentera kafir, yang mana jikalau lebih dari 3 orang, maka ia tidak termasuk tawalla yaumaz zahfi, lari daripada medan perang. Namun kata dia, bertahan adalah lebih baik, kerana di dalam sejarah Islam jumlah tentera muslimin memang sentiasa jauh lebih rendah berbanding tentera kafir. Dalam perang Mu'tah yang berlaku pada tahun 8 Hijrah, tentera Islam berjumlah 3,000 lawan tentera kafir daripada Arab Ghasasinah dan juga tentera Rom, bergabung daripada orang. 2 kelompok ini bergabung. Tentera perang Mu'tah ini berlaku sebab Raja Ghasasinah telah membunuh utusan Nabi SAW yang dihantar kepadanya untuk berdakwah, bawa surat Nabi. Jadi sahabat Nabi ini, dia telah dibunuh oleh Raja Ghasasinah. Namanya Al-Haris bin Umair Al-Azdi. Nabi hantar dia. Selepas perjanjian Hudaibiyah tahun yang ke-6, Nabi balik ke Madinah, Nabi mula hantar surat kepada raja-raja. Raja Parsi, Raja Najasyi, Raja Mesir, Raja Rom, dan raja-raja Arab. Di antara raja Arab yang terima surat Nabi ini, Raja Ghasasinah. Ghasasinah di Syam, Raja Ghassan. Jadi apabila dia tengok ada utusan Nabi Muhammad, dia tangkap utusan Nabi ini dan dia bunuh. Dan dibunuh dengan kejam. Dibunuh dengan kejam. Maka berita itu sampai ke Nabi. Nabi pun bentuklah pasukan perang yang dipimpin oleh tiga ketua. Pertama Zaid bin Harisah, kedua Ja'far bin Abi Talib, dan ketiga Abdullah bin Rawahah. Nabi pesan, kata Nabi, kalau Zaid mati terbunuh, tentera akan dipimpin oleh Ja'far. Kalau Ja'far mati terbunuh, tentera akan dipimpin pula oleh Abdullah bin Rawahah. Maka pergilah mereka, bawa 3,000 tentera nak berdepan dengan 200,000 orang. Sampai di sana, tentera Islam mula ragu-ragu. Tetapi dengan semangat 3 orang
pemimpin mereka ini, dia kata kita datang untuk syahid, bukan datang untuk menang, bukan datang untuk mengira angka. Biarpun mereka 200,000, kita 3,000, kita akan tetap lawan. Akhirnya mereka lawan, matilah seorang demi seorang yang Nabi sebut tadi. Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi, mati. Ja'far bin Abi Talib, pakcik Nabi, sepupu Nabi, mati. Saudara kepada Ali bin Abi Talib, mati. Kemudian Abdullah bin Rawahah mati. Bila dah mati, maka kepimpinan tentera Islam tak ada siapalah. Sehinggalah mereka semua lantik secara bidan terjun. Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid pun pimpinlah pasukan ini dengan taktik peperangan dia yang sangat luar biasa, yang menyebabkan tentera Rom merasa takut dan menyangka bahawa tentera bantuan sampai daripada kota Madinah. Lalu mereka pun mula ragu-ragu dan lemah semangat dengan taktik Khalid. Dia punya taktik dia, pindahkan tentera. Sayap kanan, sayap kiri. Sayap kanan, sayap kiri ini berpindah-pindah. Dia tukar-tukar orang. Bila orang sayap kanan tengok, tentera baru, kan? Tentera baru sampai. Ni tentera bantuan. Yang ada ni pun kita dah letih dan awan. Mari lagi tentera bantuan, habis lagi dah. Jadi dengan sebab itu mereka mula lemah semangat. Dalam keadaan mereka lemah semangat tu, Khalid pun boleh lagi balik tentera Islam ke kota Madinah. Jadi dalam perang ini 3,000 lawan 2,000. Kalau kita tengok nisbah dia 1 lawan 66 orang. Tapi tak lagi. Kalau nak lagi pun tak apa, tak salah, sebab tak seimbang. Tapi Khalid Al-Walid tak lagi. Dia cuma bawa tentera dia lawan, kemudian mereka berundur secara terhormat. Namun apabila balik ke kota Madinah, maka sebahagian daripada penduduk kota Madinah memanggil mereka dengan kataan ya Farrar, ya Farrar, wahai orang yang lari daripada medan perang. Mereka kutuk. Sebab lari daripada medan perang ni mereka hina betul. Maka Nabi SAW membetulkan mereka dengan mengatakan, mereka bukan Farrar, tetapi mereka adalah Karrar, insya-Allah, kata Nabi. Jadi mereka balik ke pusat, bukan orang lari pada medan perang. Yang ajaibnya dalam perang Mu'tah ini, 3,000 lawan 200,000. Tentera kafir yang mati ramai, tentera Islam yang mati 12 orang. Lawan begitu sengit, tentera Islam mati 12 orang. Yang tentera kafir mati 3,350 orang. Itu dia hebatnya tentera Islam kan. Walaupun jumlah tak seimbang, tetapi jumlah yang terkorban daripada kalangan tentera Islam hanya sedikit. Jadi walaupun dari segi perlawanannya nampak tentera Islam tak menang, tapi dari segi moralnya tentera Islam menang. Tentera yang sedikit boleh membunuh begitu ramai, maka sudah tentulah kalau kita nilai dari segi moralnya tentera ini menang. Kita tengok dalam perang Andalus, perang menawan Andalus oleh Tariq bin Ziyad, satu orang panglima yang dilantik oleh Gubernur Musa bin Nusair pada zaman pemerintahan Khalifah Bani Umayyah. Jadi utara Afrika ni dah ditawan oleh tentera Islam, lalu nak menawan Andalusia, yang mana hari ini ada Spanyol, nama Portugal, itu dia punya tanah Andalusia dulu. Jadi Tariq bin Ziyad memimpin pasukan hanya 1,700 orang, nak berdepan dengan tentera Kristian 70,000 orang. Kalau kita kira nisbah dia 1 lawan 41 orang. Tariq bin Ziyad dia tak merundur, dia lawan sampai menang, dan memang menang kan. Tentera Islam telah menang dalam perang pembukaan Andalus ini. Ada cerita yang tersebar, cerita ni masyhur. Tariq bin Ziyad apabila dia menyeberang Selat Gibraltar, bawa tentera dia 1,300 orang, maka landing di seberang sana, diceritakan, konon ceritanya dia kata Tariq bin Ziyad pun bakar kapal habis. Pernah cerita kan? Dia bakar kapal, dia kata di depan kamu tentera musuh, di belakang laut tak ada jalan untuk kamu melainkan menang. Ini cerita yang diada-adakan. Jadi tidak mungkinlah tentera mujahidin Islam yang terlatih berbuat hal yang sedemikian.
Kerana kapal yang mengangkut, kata para ulama yang mengkritik kita ini, kapal yang mengangkut tentera ini bukan harta mereka. Kapal ni harta orang Islam. Takkan Tariq pergi bakar. Membakar harta orang Islam adalah satu kesalahan yang besar. Jadi penambahan cerita Tariq bin Ziyad ini, yang dia kata dia bakar kapal, kemudian dia kata di depan musuh, di belakang laut, tiada tempat untuk kamu lari lagi. Itu adalah cerita yang tidak benar. Di dalam perang ini tentera Islam telah menang, dan daripada kemenangan ini membawa kepada pembukaan Andalusia. Jadi Andalusia pun menjadilah milik orang Islam selama beratus tahun. Selepas Tariq bin Ziyad ini, Andalusia berada di tengah orang Islam selama beratus-ratus tahun. Maka berlakulah sejarah yang panjang sampai ke zaman dinasti Abbasiyah, sampai ke zaman hujung-hujung kelemahan dinasti Abbasiyah. Ketika itu Andalusia pun akhirnya berpecah belah kerana ketamakan para pemimpin Islam di Andalusia. Mereka membentuk negeri masing-masing di Andalusia. Akhirnya negeri mereka diserang oleh raja-raja Kristian dari sebelah Jerman, dari sebelah Perancis, yang mana akhirnya Andalusia pun totally hilang daripada tangan orang Islam. Hari ini Andalusia bukan lagi wilayah kita lah kan, bukan lagi wilayah Islam, sudah jadi wilayah Spanyol. Kalau hari ini kita sebut Madrid kan, Madrid, Toledo, itu semua dulu bandar-bandar Islam. Tapi hari ini telah jadi bandar orang kafir. Baik. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin. Kata Allah, sesiapa yang berpaling pada hari itu ke belakang, kecuali dah, illa mutaharrifan liqitalin, melainkan dia berpaling untuk menyusun strategi peperangan. Dia balik, dia nak susun balik, boleh. Aw mutahayyizan ila fi'atin, ataupun dia bergabung dengan kumpulan tentera Islam yang lain. Faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Kalau bukan kerana dua ini, kalau dia lari bukan dua sebab ini, pertama lari kerana nak susun strategi, kedua lari bergabung dengan tentera yang lain. Kalau bukan kerana dua ini, kata Allah, faqad ba'a bi ghadabin, dia telah mengundang kemurkaan Allah. Wa ma'wahu jahannam, tempat sudahannya adalah neraka Jahannam. Wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kesudahan. Jadi dalam sejarah Islam ada beberapa peristiwa yang saya sebutkan tadi. Peristiwa Khalid bawa lari balik tentera Mu'tah, tapi Nabi Muhammad telah betulkan bahawa lari balik itu tak salah. Kemudian dalam satu peperangan yang lain, iaitu perang Jambatan. Perang Jambatan ini berlaku pada tahun 8 Sya'ban tahun 13 Hijrah, pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Bila Umar Al-Khattab lantik jadi khalifah, dia mula mengirim pasukan jihad untuk menyerang negara Parsi. Jadi negara Parsi ini satu kuasa besar pada ketika itu. Maka dihantarlah satu orang sahabat Nabi bernama Abu Ubaid bin Urwah As-Saqafi. Maka Abu Ubaid Urwah As-Saqafi ini dia memimpin peperangan, menang. Dalam beberapa peperangan melawan Parsi, menang semua. Antara perang yang dia menang, perang Namarik. Perang Namarik 8 Sya'ban, menang tahun 13. Kemudian menyusul 12 Sya'ban. Tengok berapa hari kan? 8 pergi 12 pula Sya'ban, perang lagi. 8, 9, 10, 11, 12, 4 hari kemudian perang lagi. Perang sedikit. Perang, menang lagi, perang As-Suqatiyah. Kemudian 17 Sya'ban, lawan perang Baku Siasa, nama dia, menang lagi. Kemudian berlakulah perang yang penuh tragedi pada 23 hari bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban berlaku. Perang lagi pada tahun ke-13 di antara tentera Islam yang dipimpin oleh Abu Ubaid bin Urwah As-Saqafi ini dengan tentera Parsi yang dipimpin oleh Bahman Jaduyah, panglima dia. Dalam peperangan ini tentera Islam telah terpedaya dengan helah tentera Parsi. Tentera Parsi kata, kita nak perang kat mana? Kamu nak datang ke? Kami datang. Kami nak datang seberang Sungai Furat kan? Sungai Furat ni luas. Kami nak pergi seberang ke? Kamu mari sini.
Jadi tentera Parsi hantar utusan bincang dengan Abu Ubaid, panglima tentera Islam. Abu Ubaid kata, kami datang. Ingat kami takut. Kami adalah pasukan yang berani. Maka kata tentera Parsi, silakan, kami tunggu di seberang sungai. Buat jambatan. Pergilah seberang sungai Furat. Bila seberang sungai, sampai kat sana, medan perang itu sempit. Dan medan perang itu tentera Parsi dah kuasai. Jadi tentera Islam berada pada lokasi yang sangat sempit. Dan rupa-rupanya tentera Parsi dah siapkan 10 ekor gajah. Gajah-gajah besar. Dan tentera Arab ni tak pernah berperang dengan gajah. Mereka naik kuda, dan kuda mereka tak ada pengalaman berperang dengan gajah. Maka di tempat yang sempit itulah berperanglah mereka bermati-matian, sehingga Abu Ubaid bin Urwah As-Saqafi mati dipijak oleh gajah. Dan seorang tentera Islam pergi potong jabatan. Jabatan tu dipotong, menyebabkan tentera Islam tak lari. Dia kata, jangan lari, peranglah sama ada menang atau syahid. Jadi dalam keadaan demikian, ada satu orang veteran perang yang bernama Musanna bin Al-Haris. Dia ni lebih awal lagi daripada Abu Ubaid menyerang Parsi. Sejak zaman Abu Bakar lagi dia dah mula menyerang Parsi sikit. Musanna bin Al-Haris pun telah memerintahkan supaya bina kembali jambatan. Jangan putuskan jambatan, kerana ia memusnahkan tentera Islam. Lalu jambatan pun disambung balik. Dan larilah tentera Islam ke belakang daripada tempat yang sempit itu. Jadi tentera Islam yang pada awalnya 8,000 tentera, mati 4,000. Mati 4,000, 4,000 lagi selamat. 4,000 lagi selamat menyeberang jambatan. Ada yang lari tak nak balik ke kota Madinah. Mereka lari bersembunyi di kampung-kampung Badui. Dan yang balik ke kota Madinah balik dalam keadaan malu. Kerana mereka merasakan diri mereka lari daripada medan perang. Ada seorang sahabat, ada seorang qari yang bernama Muaz Al-Qari. Dia ni jadi imam tarawih di Masjid Madinah. Apabila dia baca ayat wa man yuwallihim yawma idzin duburah, ayat 16 ni dia baca dalam solat tarawih dia pun menangis. Bila dia menangis, Umar pun datang kepadanya. Umar kata, ya Muaz, janganlah engkau menangis. Dan sesungguhnya dia kata, aku adalah ana fi'atun, aku adalah kumpulan yang mana engkau lari kepadanya. Kan Allah kata, ila fi'atin faqad, kalau dia lari kepada satu kumpulan yang lain, kata Umar, aku adalah fi'atun, kumpulan yang mana engkau lari kepadanya. Aku adalah kumpulan yang mana semua tentera Islam boleh lari kepada aku. Maka mereka tidak mengundang kemarahan Allah dengan sebab lari kepada aku. Maka dalam perang jambatan ini, sejarah mencatatkan bahawa itulah salah satunya peperangan yang mana tentera Islam kalah. Perang-perang lain semua tentera Islam menang, melawan Parsi, sehingga kerajaan Parsi runtuh. Tak ada satu perang pun tentera Islam kalah, melainkan perang jambatan, perang Jisrun, yang mana dalam perang ini kata para sejarawan, kekalahannya adalah disebabkan keberanian melampau Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi. Dia berani melampau dan dia tidak strategis. Sedangkan Musanna bin Al-Haris, seorang juga panglima perang yang sebelum datangnya Abu Ubaid dia panglima, tapi datang Abu Ubaid dia ambil alih. Musanna seorang yang strategis. Selepas daripada perang ini, Musanna bin Al-Haris telah memimpin pasukan. Dengan bantuan baru daripada kota Madinah, akhirnya sampailah kepada negeri-negeri di pusat kota Parsi. Sehinggalah Umar Al-Khattab menghantar sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka berlakulah perang Al-Qadisiyah, perang besar yang kemudiannya menamatkan kerajaan Parsi dan menggantikannya dengan kerajaan Islam. Kerajaan Raja Parsi yang terakhir lari cabut, akhirnya mati terbunuh. Maka runtuhlah Parsi. Runtuh Parsi
tidak akan bangkit selama-lamanya kan. Kata Nabi, tidak, apabila runtuhnya Kisra, tiadalah Kisra selama-lamanya. Jadi dalam perang jambatan ini, pelarian yang telah dilakukan oleh tentera muslimin tidak dianggap sebagai lari daripada medan perang, kerana mereka ini telah lari ke fi'atun minal muslimin, kumpulan daripada kaum muslimin. Itulah pemimpin yang berada di kota Madinah, Umar Al-Khattab. Jadi kita berhenti pada ayat yang ke-16. Biqadri haza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ya Allah, alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.